Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah apa yang berlaku kepada Presiden Bersatu, kepada pengerusi Perikatan Nasional, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, setelah kita dapat tahu status terkini beliau, di mana telah mendapat pertuduhan ke-7 hari ini, dan pada akhirnya telah mempunyai tuduhan sebanyak 7 pertuduhan, sejumlah 7 pertuduhan, termasuk yang baru hari ini, yaitu pengubahan wang haram sebanyak RM5 juta pada awal tahun lepas, pertuduhan baru. Namun Muhyiddin Yassin meminta untuk kes itu dibicarakan. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam kenyataan yang lain daripada Muhyiddin Yassin, beliau akhirnya membuat satu kejutan kepada Tan Sri Azam Baki, kepada seluruh SPRM, dan kepada PKR dan UMNO, yaitu kepada pengurusi Presiden PKR, yaitu Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, yang juga adalah timbalan Perdana Menteri. Dengan kenyataan Muhyiddin, beliau membuat satu kenyataan, saya nak cabar SPRM untuk siasat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mencabar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia supaya turut menyiasat punca dana politik yang diberikan kepada PKR dan juga UMNO. Beliau berkata, agensi penguatkuasa itu tidak seharusnya menumpukan punca dana Bersatu semata-mata kerana parti itu, parti lain, turut menerima dana politik daripada pihak tertentu. Jadi maksudnya di sini, Muhyiddin Yassin mahu mencabar SPRM untuk menyiasat juga sumber dana politik yang diterima oleh PKR dan juga UMNO. Saya nak cabar SPRM untuk siasat Presiden PKR dan Presiden UMNO. Siasat di mana punca dana yang diterima oleh UMNO dan PKR. Di manakah sumber dana yang mereka perolehi? Sebelum pilihan raya umum ke-15, Perdana Menteri juga daripada UMNO, adakah UMNO tidak menerima sumbangan politik? Begitu juga PKR di beberapa buah negeri. Adakah parti ini tidak menerima sumbangan dana politik daripada mana-mana ahli perniagaan? Katanya dalam satu ucapan dasar pada Perhimpunan Agung Tahunan ke-5 Bersatu. Dalam hal itu, ahli Parlimen Pago, yaitu Muhyiddin Yassin, turut bertanya kepada SPRM mengenai laporan dibuat ahli parti yang menggesa siasatan lanjut dijalankan. Dah buat atau belum? Atau yang disiasat hanya Bersatu sahaja? Bukankah ini pendakwaan terpilih? Semua pendakwaan juga. Ramai termasuk media sudah tahu saya akan ditahan. Seolah-olah mereka tahu saya akan didakwa. Apa maknanya ini dan adakah ia siasatan secara bebas? Sementara itu, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga mendakwa beliau satu-satunya presiden parti yang didakwa di mahkamah disebabkan partinya menerima dana politik. Pengerusi Perikatan Nasional berkata, sekiranya didapati bersalah, beliau juga tidak akan mampu membayar hukuman denda yang akan dikenakan terhadapnya. Sebelum ini, Muhyiddin Yassin diheret ke mahkamah untuk 6 pertuduhan kerana didakwa menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri. Dan akhirnya, satu lagi pertuduhan yang sama diterima oleh Muhyiddin Yassin di Mahkamah Session Shah Alam. Kesemua pertuduhan ini sebagai Presiden Bersatu bukan kapasiti pribadi. Jika saya bersalah, saya akan dihukum lebih 20 tahun dan denda 5 kali ganda yang terpaksa saya bayar. Mungkin saya juga tidak mampu membayarnya. Ini kali pertama seorang presiden parti didakwa di mahkamah kerana partinya menerima dana. Katanya menegaskan sumbangan dana politik daripada ahli dan penyokong parti, termasuklah ahli perniagaan, hartawan dan dermawan, perlu untuk sesebuah parti politik menjalankan fungsi dalam negara demokrasi. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, menurut kenyataan Muhyiddin,
beliau mencabar SPRM untuk menyiasat juga Presiden PKR dan Presiden UMNO. Siasat di mana punca dana yang diterima oleh UMNO dan PKR. Adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Isu hangat hari ini yang saya nak sampaikan, ini berkaitan dengan isu Jana Wibawa yang juga melibatkan nama Presiden Bersatu, beberapa nama daripada pemimpin Bersatu. Pada akhirnya, kita mendengar baru-baru ini SPRM yang menangkap pegawainya dan terdapat satu nama yang masih dikesan sehingga hari ini. Dalam satu kenyataan daripada biharian.com.my, Datuk Roy dicari untuk bantu kes Jana Wibawa. Siapa sebenarnya Datuk Roy ini? Oke, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kuala Lumpur, sedang mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes rasuah berkaitan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa ataupun lebih dikenali sebagai Jana Wibawa. SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan lelaki yang dikesan adalah Muhammad Hussein Muhammad Nasir yang berumur 54 yang juga dikenali sebagai Datuk Roy dengan alamat terakhir di nombor 3 Lorong 3 RRM Semambu 25350 Kuantan, Pahang. Orang ramai yang mengenalinya atau mempunyai maklumat mengenai lelaki itu diminta untuk menghubungi pegawai penyiasat Muhammad Ashraf Mustafa di talian 0134405210. Jadi, saudara-saudara, akhirnya satu lagi nama individu yaitu Datuk Roy yang sedang dikesan oleh SPRM untuk bantu siasatan Jana Wibawa. Dalam kenyataan SPRM yang lain, di mana SPRM menahan pegawai sendiri, buruh Datuk Roy bersabit rasuah Jana Wibawa. SPRM menahan seorang pegawainya dan 3 lagi individu, termasuk seorang wanita pada Khamis lepas, kerana disyaki meminta dan menerima rasuah sebanyak RM400,000 bagi mengelakkan siasatan membabitkan kes program Jana Wibawa. Wanita berkenaan yang sudah dibebaskan dengan jaminan SPRM, manakala 3 lagi suspek sedang berada dalam reman. SPRM kini sedang mengesan seorang lagi lelaki yang dikenali sebagai Datuk Roy, yang dipercayai adalah perancang utama dalam kes rasuah melibatkan siasatan kes berkenaan. Siapakah sebenarnya Datuk Roy ini? Adakah memang beliau berkaitan dengan isu rasuah ini, berkaitan dengan di mana beliau dipercayai adalah perancang utama dalam kes rasuah melibatkan siasatan kes berkenaan. Jadi, lelaki yang berusia lingkungan 50-an sebelum ini pernah dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan rasuah. Dan rasanya beliau sudah bebas dan akhirnya kini cuba dikesan semula oleh penguat kuasa, oleh SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, ketika dihubungi mengesahkan penangkapan yang dilakukan. SPRM sama sekali tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak, termasuklah pegawai sendiri, sekiranya terbabit dalam sebarang kegiatan yang menyalahi undang-undang. Jadi akhirnya SPRM yang menahan pegawai sendiri dan buruh Datuk Roy bersabit rasuah Jana Wibawa, di mana Datuk Roy dipercayai adalah perancang utama dalam kes rasuah melibatkan kes berkenaan.